Persepsi masing-masing tentang apa yang saya buat. Sedangkan apa yang saya buat mungkin bukan yang sebenarnya itu. Jadi kita jangan membuat keputusan atas persepsi. Dan untuk menentukan sama ada dia persepsi ataupun tidak, kena syarat. Jadi wasyawirhum fil amr, dapatkan feedback. Sama ada dalam organisasi, hatta di rumah sekalipun. Maknanya kita dengan anak-anak kita korek perspektif dia. Saya bukan nak suruh ikut Stephen Covey ke, ikut apa ni John C. Maxwell ke apa dan sebagainya, tapi ikutlah sunnah yang diajar oleh para anbiya dan rasul dalam mendapatkan feedback. Contoh yang saya tidak jemu mengulang-ulangnya, contoh yang ditunjukkan oleh Ibrahim AS. Ya, Ibrahim ini salah seorang daripada rasul. Tetapi uniknya Nabi Ibrahim, dia digelar sebagai Khalil. Apakah maksud Khalil? Dalam bahasa Arab ini, cinta ni ada beberapa layer. Kalau cinta tu nama dia hub. Hub ini boleh share. Cinta kepada orang ni, cinta kepada orang ni, dan juga cinta kepada Allah diletakkan keutamaan. Tapi Khalil, khullah, ialah cinta yang tidak dikongsi dengan sesiapa. Dan yang dipanggil dengan Khalil ini dua saja, iaitu Ibrahim AS dan junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Sebab itu Ibrahim yang dikenali sebagai Al-Khalil, bila Ibrahim dapat anak, Allah nak test adakah kalau selama ni dia tak ada anak, sepanjang usia muda sampailah ke usia emas tak ada anak. Bila dah dapat anak, Allah nak test adakah anak itu telah menjejaskan khullah Ibrahim dengan Allah Ta'ala. Itu yang suruh sembelih tu, nak test. Jadi Nabi Ibrahim, bila Allah perintahkan dia, inni ra'aitu fil manam anni azbahuka, aku melihat dalam mimpi aku sembelih kamu, apakah ada kemungkinan Ibrahim tidak melaksanakannya? Mustahil. Dia akan melaksanakan. Walaupun tak terbayang di fikiran, bapa diperintahkan untuk sembelih anak. Tapi kalau dah ia namanya perintah Allah, there is no second opinion. There is no second opinion. Tetapi Ibrahim masih mendapatkan feedback Ismail. Kata Nabi Ibrahim AS kepada anaknya Ismail, inni ra'aitu fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Maka fikirkanlah wahai Ismail, apa pendapat kamu? Tanya feedback anak. Yang tak berapa, okey, serahkan tengkuk, dia nak jalankan. Nanti dulu. Tanya dulu pendapat anak. Jadi maknanya, apa sahaja Ismail cakap, ia tidak akan mengubah keputusan Ibrahim untuk sembelih. Tetapi akhlak seorang bapa memberi ruang untuk anak memberikan pendapat. Boleh tak kita dapatkan feedback anak-anak? Selalunya kita ambil feedback belajar, pelajaran dan mungkin makan minum. Kalau sekolah yang pagi sampai petang ni, tadi sekolah makan apa? Biasa tu standard sembang lah kereta, anak mula boring. Naik kereta dah tahu dah soalan bapak tanya. Samalah macam naik teksi, cuaca hari ni mendung. Memang lah, orang tahu kan ya. Standard lah skrip tu. Jadi begitu juga dengan pelajaran. So macam mana periksa boleh jawab. Jadi okey. Bagaimana pula dengan perkara-perkara lain? Boleh tak kita ambil feedback? Katalah semayang contohnya. Susah tak semayang? Dia nak tanya tu, kena berani sikit lah. Sebab takut anak tiba-tiba sebut, tak tahu dah boring lah semayang. Dah, macam mana nak buat? Ya. Boring ya, macam mana nak buat ni kan? Ya. Tapi kena tanya lah. Tanya ya. Macam mana semayang? Kan? Musyuk ke semayang? Seronok tak semayang? Rasa berat tak? Itu satu. Tapi yang paling penting juga ialah mendapatkan feedback tentang performance kita. Rasa-rasanya ayah ni okey tak? Bapak yang baik tak? Cuba tanya. Rata-rata saya jumpa anak-anak soal yang dia tanya, itu soalan yang bapa tak pernah tanya. Ya. Ayah ni ayah yang okey ke tidak? Okey tapi ya. Okey tapi ya. 1 2 3 4 5 mintalah feedback. Kalau kita betul-betul nak menyelesaikan solution, pernah tak kita menilai pandangan anak kita terhadap kita? Contoh yang banyak kali lah saya sebut dulu tu, bagaimana dalam program ada peserta yang buat tidur kan, saya cerita dulu, yang akhirnya bila ditanya kepada dia, dia kata program yang paling dia suka dalam kursus ni ialah slot pertandingan bercerita. Dan alasan yang dia berikan, dia sebut dalam bahasa Inggeris, dia kata saya suka pertandingan bercerita tu sebab that was the very first time in my life I am talking and people are listening. Kesian lah budak tu, anak orang kaya, bapak kerja oil and gas industry, 5 kali setahun balik daripada Middle East bawa kuning isi duit. Seolah macam tu lah kaya ni kan ya. So anak tu, apa semua yang orang lain dapat, yang tak dapat, dia dapat. Tak tahulah kan ya. Apa yang dia nak, semua dapat. Satu je, keperluan makanan emosi dia, iaitu minta supaya didengar.
Jadi disebutkan dalam ayat itu, wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah dengan mereka, sama ada dengan staff ataupun dengan family, kena ada budaya bertukar-tukar persepsi ataupun pandangan tentang sesuatu perkara. Bila dah buat semua perkara tu dan kita mencapai satu keputusan, maka barulah pada masa itu fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Setelah capai satu keputusan dan kita bersetuju sama, maka fatawakkal Allah, bertawakal. Antara intipati tawakal kepada Allah itu ialah memulihkan kepercayaan kita kepada Dia untuk memperbaiki keadaan. Bukannya dah mesyuarat, dah minta maaf, dah minta ampun, dah dapat satu keputusan, execute, masih tak percaya. Ubah spy, belakang di mana dia tu kan. Yang maknanya mungkin ada mekanisme pemantauan, tapi bukan sampai kepada peringkat kerana kita tak percaya dengan dia. Sedangkan impression yang kita bagi masa mesyuarat dengan dia ialah kita telah pun jelas dan memahami pro and cons terhadap apa yang dia buat dan kita lepaskan dia. Maka tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya sebutkan tadi itulah antara contoh satu ayat yang datang daripada Al-Quran, yang pada ayat itu kita nak cari tools dia, alat-alat yang boleh ditarik keluar untuk ianya dipakai sebagai penyelesai masalah. Kerana saya ulang balik, mungkin bagi yang baru tiba tadi, antara problem yang kita hadapi dalam feedback yang kita dapat daripada peserta-peserta program semua, dia kata macam itulah, bukan saya tak percaya Al-Quran, tetapi saya tak nampak macam mana nak pakai Quran untuk selesaikan masalah saya. Dan saya rasa itu bebanan, bukan bebanan, itu cabaran ke atas orang yang maknanya boleh, yang ada sedikit ilmu tentang Al-Quran. Dia kena ambil itu sebagai challenge.